Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh jelas. Beres. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kedudukan kamera saya dia lain sikit. Tak apa. Selamat datang, saya ucapkan kepada semua yang hadir, yang sudi meluangkan masa untuk petang ini. Okay, untuk hari ini program Fantastic Online Class bersama Teacher Mira. Okay, sebelum tu saya ucapkan selamat datang, selamat datang kepada guru-guru yang saya tahu ada daripada luar Terengganu kata Ustaz saya ni. Selamat datang. Okay, kita mulakan program kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, kita buat program ni secara santai je. Sebelum tu yang berusaha Barisan Pentadbir SK Langkap Institut Terengganu, Guru Besar Cikgu Khairul Azman, JPK Pentadbir Cikgu Nur Aini, Sa'ari dan Ustaz Siddiq. Okey, sebagai pengenalan, sebelum tu saya terlupa, selamat datang juga kepada Cik Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Rubai daripada PPD Setiu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Okay, sebelum kita teruskan program kita hari ini, mungkin ada sepatah dua kata daripada Guru Besar. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Cikgu Saidatul sebagai moderator program kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, petang ni ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang lah saya ucapkan pada semua peserta yang berkesempatan join apa orang kata PLC kita lah. Ini saya lebih suka PLC ni dijalankan dalam bentuk santai lah, sembang santai. Okay. Jadi terima kasih juga saya ucapkan pada Teacher Mira, penceramah kita hari ini yang akan berkongsi sedikit berkaitan dengan online class lah. Macam mana melaksanakan online class kita. Sekarang nak tak nak, suka tak suka, kita kena terima. Normal kehidupan kita sekarang ni adalah PDPR. Itulah kehidupan kita sebagai guru yang akan berhadapan dengan murid kita yang berada di rumah. So mungkin hari ini kita akan dapat sedikit sebanyaklah perkongsian daripada Teacher Mira berkaitan dengan pelaksanaan kelas online yang orang kata yang menarik lah untuk menarik minat murid kita masuk dalam kelas. Jadi saya mengharapkan pada petang ni sedikit sebanyak, tak banyak, sikit, tak sikit, banyak dapatlah berkongsi input. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus pada Teacher Mira ataupun boleh juga chat di chat box kita. Okey. Dan insya-Allah sebelum berakhir program kita pada petang ni, cikgu saya akan masukkan link untuk kehadiran untuk masukkan dalam SPR KPM dan juga link e-sijil. Okey, jadi nanti cikgu saya akan masukkan, nanti mohon peserta-peserta yang terlibat pada petang ni isilah. Ada 2 orang lagi, 1 orang kehadiran untuk SPR KPM dan 1 lagi untuk e-sijil. Okey. Jadi saya tak nak buang masa banyak sangat. Nampak saya punya cikgu Teacher Mira dah semangat dah tu. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang sudi bersama pada petang ni. Macam cikgu saya Datuk cakap, saya perasan memang ramai juga yang dari luar Terengganu sendiri. Bolehlah berkenalan dengan sekolah SK Langkap ni. Okey. Jadi rasanya itu saja sepatah dua kata dari saya. Saya kembalikan pada moderator Cikgu Saida. Terima kasih. Terima kasih Guru Besar. Okay,
Tanpa buang masa, kita akan jemput Cikgu Amira. Okey, untuk fantastik online kelas ni insyaAllah akan diterangkan oleh Amira empat jenis lah. Empat jenis macam Canva, emoji dan memoji, handbrake dan quizwizer. Mungkin ada yang dah biasa tapi saya rasa mungkin ada sesuatu yang baru daripada Cikgu Mira ni. Secara personal saya kenal Cikgu Mira ni, insyaAllah cikgu yang hebat lah. Cikgu yang ada sesuatu yang banyak benda yang kita belajar daripada dia. Okay, Cikgu Mira dah bersedia? Okey dah, insyaAllah. Okay, kita nantikan kita dah bersedia untuk terima ilmu daripada Cikgu Mira. Okay, Cikgu Mira dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Saidah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, saya kejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Saidah yang berusaha guru besar SK Langkap, Cikgu Khairul Azman bin Adnan, Barisan Pentadbir, rakan-rakan guru SK Langkap dan rakan-rakan guru yang di luar Terengganu yang sudi join. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap dengan sedikit perkongsian ilmu mengenai fantastik online class ni dapat membantu cikgu-cikgu dalam melaksanakan PDPR. Lagi-lagi PDPR ni kita tak tahu sampai bila kita akan ber-PDPR. Jadi saya harap dengan application yang saya tunjuk ni dapat membantu cikgu-cikgu gunakan dan ia dapat memberi keseronokan kepada murid-murid kita dalam melakukan PDPR di rumah. Okey. Saya okey, untuk hari ini saya akan terangkan empat aplikasi yang saya akan gunakan, iaitu Canva for Education. Canva for Education ni mungkin ada yang sudah tahu, sudah kenal, tapi saya akan tunjuklah. Ini saya guna Canva untuk PDPR saya, memoji dan emoji recorder. Ni ramai yang tanya saya macam mana nak guna memoji dengan emoji. Kiranya kartun-kartun yang bergerak tu, mulut bergerak sambil kita bercakap, sambil dia bergerak-gerak. Ni kita gunakan memoji dengan emoji recorder. Kemudian kita akan guna handbrake. Saya akan terangkan sedikit mengenai aplikasi handbrake ni. Dan seterusnya quizwizer. Quizwizer ni saya rasa sangat menarik untuk dikongsi sebab quizwizer ni dia merupakan satu platform game, permainan. Jadi di mana cikgu-cikgu boleh gunakan quizwizer ni untuk buat game. Mudah saja, asalkan cikgu-cikgu ada soalan, masukkan je soalan dalam template quizwizer ni dan send kepada murid, sama ada dalam talian Google Meet ataupun sebagai homework di luar talian. Okey, kita akan pergi satu persatu. Canva dulu. Cikgu dengar ke? Dengar teacher. Ya. Okey. Okey, cikgu nampak ke? Ni. Okey, untuk Canva. Nampak? Okey, bagus. Untuk Canva for Education, okey, kita buat macam santai tapi sampai, insyaAllah. Okey, jadi untuk Canva for Education, bagi yang first timer, kita pergi kepada Google macam biasa, klik type Canva for Education. Canva for Education. Ambil yang create and calibrate Canva for Education.
Kemudian bagi yang first timer kena sign up. Kalau boleh cikgu-cikgu especially boleh guna Gmail MOE. Sebabnya Canva for Education ni memang khas untuk cikgu-cikgu untuk membuat bahan-bahan PDPR. Jadi rugilah kalau cikgu tak guna Gmail punya MOE tu. Jadi cikgu sign up macam biasa, bagi yang tak ada sign up guna Gmail MOE. Bagi saya dah ada, jadi saya log in macam biasa. Okey. Bila kita dah masuk kepada kita punya account, kalau nampak di sebelah kiri ni, ini adalah design yang telah saya laksanakan lah. Telah saya buat menggunakan Canva for Education. Jadi dekat atas ni nampak home, templates, features, learn, pricing. Kita klik kat template. Kita tengok bahagian education. Bahagian education ni cikgu banyak sangat. Kita boleh buat daripada Canva for Education ni. Contohnya kita boleh buat stiker, kita boleh buat worksheets, lembaran kerja, kita boleh buat presentation, poster, cards, documents dan sebagainya. Saya akan tunjukkan contoh 2-3 lah. Jadi cikgu sendiri yang perlu explore Canva ni, sebab kalau nak ajar memang sampai bila-bila tak habis, sebab memang terlampau banyak sangat dia punya bahan-bahan dalam Canva for Education ni. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ni dapat bantu cikgu buat contohnya presentation ke, stiker ke. Saya tunjuk contoh ya. Contohnya ni worksheets. Dekat templates tu cikgu boleh klik worksheets. Worksheets. Contoh worksheets. Kalau kena dengan aktiviti ataupun tema cikgu waktu tu, contohnya cikgu nak ajar multiplication. Darab multiplication. Ni ada multiplication. Jadi add as a new page. Ni adalah contoh. Cikgu nampak ke? Teacher tak nampak, tak bergerak teacher punya presentation. Sorry. Nasib baik. Terima kasih bos. Ini adalah contoh worksheet yang ada dekat dalam Canva ni. Type saja worksheet, contohnya tema yang kita nak ajar, multiplication ataupun contohnya numbers ke, dia akan terus keluar worksheets dekat sebelah sini. Jadi kalau kena dengan tema cikgu tak payah nak buat worksheet baru. Cikgu hanya ambil dan edit sahaja. Edit sahaja, letak nama cikgu ke kat sini. Contohnya delete. Teacher Saida contohnya. Kemudian nak letak logo. Logo sekolah contohnya. Logo sekolah cikgu klik kat sini. Saya tak terangkan lagi sebelah sini. Sini template. Yang sebelah kiri cikgu ni template. Template ni cikgu boleh dapatkan macam-macam. Klik je contohnya nak ajar alphabets ke, huruf ke. Klik saja, type saja kat sini. Dia akan keluar. Jadi elements ni pula background. Contohnya cikgu nak letak background apa? Flowers ke, graphics apa, videos ke yang ada dalam Canva ni, audio, photos. Upload ni pula bahan-bahan yang ada dengan kita. Upload media, contohnya images. Ni yang ada dengan saya dalam laptop dengan phone saya. Upload. Kalau nak masukkan contohnya ni contohnya gambar ni. Dia terus masuk direct dekat worksheets kita. Macam tu. Ni contoh lah. Edit. Videos pun sama. Videos pun sama. Audios pun sama.
Okay. Seterusnya photos. Photos ni yang ada dalam background. Okay, yang ada dalam Canva, background, flowers, nature. Ni yang ada dalam Canva. Okay, text pula. Okay, text. Okay, yang ini contohnya kita nak gunakan teks yang ni, yang lebih kecil. Kecil, kita boleh pilih. Kita nak font apa? Klik kat atas ni font. Contohnya font New Wave. Klik font New Wave kat sini. Kemudian kita klik dekat style. Style pula nak warna apa? Contohnya nak style apa? Style macam ni. Ataupun banyak sangat. Audio pun sama. Audio ini yang ada dekat dalam Canva ni. Jadi ini adalah contohlah worksheets kalau cikgu nak buat worksheets. Okay. Satu lagi contoh. Okay, contohnya kita pergi dekat, okay ni. Okay, food truck. Saya buat presentation mengenai food truck. Saya send video ni dekat anak murid saya. Okay, sekejap ya. Okay. Cikgu nampak ke? Okay. Saya share. Cikgu boleh tengok. Boleh lah. Hi, Assalamualaikum. Okay, for English, we will do a project-based learning activity which is food truck. Okay, you are going to create and design your own food truck. Okay, let me tell you a little bit what you are going to do. So anyone knows what a food truck is? A food truck is a large motorized vehicle such as van or trailer equipped to cook, prepare, serve and sell food. Look at these food trucks. There's pizza truck, pretzel truck, sandwiches truck and salad truck. Wow, all the food makes me hungry. Okay, look at this picture. Yes, it's a food truck. It's an ice cream food truck, alright? Who loves ice cream? I do. I bet all of you do. Okay, the name of the food truck is Happy Beginning. And the color of the food truck is blue and pink. Okay, so cute. It will attract the customers to come and buy. So let's watch a short video about food truck. Like a kitchen on wheels, serving snacks, serving meals for every kind of mood. A truck for every mood. Get yourself a crunchy bowl or try the flow. He's a food truck, you know, and he's always on the floor. Ovens and big grills, stove top. So let's start creating and designing our own food truck, shall we? Okay, first of all, you need to find unused or recycled materials at home, such as cardboard, food. Make your food truck attractive. Okay, jadi ni adalah salah satu presentation yang saya buat. Saya bagi dekat anak murid saya. Jadi contohnya kita nak buat, kita nak masukkan gambar. Okay, kita nak masukkan gambar foods ni kan. Kita nak masukkan gambar foods, kita pergi dekat elements. Elements tadi, kita type je. Contohnya foods. Dia akan keluar lah. Tapi make sure cikgu ambil yang free. Yang free, kalau ada yang sini pro ni, yang ada lambang ni, ni tidak boleh digunakan, berbayar. Jadi, kita guna yang free sahaja. Contohnya nak gambar ni salad. Okey, kita ambil, kita letak saja kat sini. Dan ini kita boleh tukar. Kita tukar nak yang mana, nak font yang mana.
Mudah saja. Ini contoh. Okey, kalau nak masukkan video. Video macam biasa, kita video kat sini kita boleh search. Search. Contohnya food truck video. Okey, food truck video. Food truck video. Ada banyak sangat food truck video. Jadi cikgu ambil je contoh. Contoh food truck video. Ada dekat sini, mana ya? Ni yang contohnya makanan kan. Jadi dia terus klik je. Terus masuk dekat slide cikgu. Sama juga. Yang ni. Yang ni saya buat dalam bentuk macam nota lah nak bagi kat murid-murid. Kita sendiri explore and susun. Susun gambar-gambar ni. Jadi nampak menarik. Nanti saya rasa ada yang dalam fikiran nak tanya saya macam mana saya buat memoji ni. Suara saya. Okey. Jadi kalau yang Canva pun dia boleh guna, kita guna Bitmoji. Bitmoji ada kat sini. Boleh guna apps Bitmoji ni. Dan kita boleh juga pergi kepada bahagian sini, ada 3 titik. Kalau cikgu perasan ada 3 titik dekat sini, pergi dekat present and record. Klik dekat present and record. Okay, go to recording studio. Klik go to recording studio. Jadi dia akan keluar allow untuk kita gunalah nampak gambar kita. Kita cakap, contoh kita nak cakap apa-apa and then start recording. Kalau contohnya kita tak nak ada gambar kita. Kita klik dekat none audio only. Jadi kita hanya guna start recording dengan hanya audio only. Contohnya okay. Contohnya okay. Hi, Assalamualaikum. Okay, for today's class we are going to learn something new which is about food truck. Okay, contohnya lah. And then end recording. End recording. Then kita kita save download. Dia akan terus masuk, terus download. Okay, dalam kita punya video. Okay, itu example lah, contoh. Okay. Okay, selain itu kita boleh juga buat, sekejap ya. Okay, stiker. Kita boleh buat stiker. Ini adalah, sekejap ya. Okay, stiker. Okay, contohnya kita nak type je anything, stiker, school stiker. Stiker ada banyak template. Ni, stiker. Kita ambil je satu contoh and then kita edit. Kalau nak ambil yang kat sini pun boleh, kita nak buat sendiri pun boleh. Contohnya saya dah ambil hari tu, saya dah buat ni hari tu. Jadi saya klik je, saya edit sendiri stiker saya ni. Kemudian boleh print and jadikan sebagai stiker untuk hantar dekat WhatsApp pun boleh. Jadi tapi kena convert lah kepada stiker maker. Ni antara stiker yang saya buat hari tu. Jadi setelah murid-murid send ataupun hantar tugasan, saya akan semak dan hantar stiker. Jadi kiranya tanda checked, kira dah disemak. Bagi bahasa Melayu telah disemak. Okey, ni stiker. Okey. Okey, contoh yang lain. Cikgu setakat ni okey ke? Ada yang nak tanya tak? Okey. Okey. Kalau ada nak tanya boleh tanya terus. Teacher Mira boleh jawab terus. Untuk Canva lah. Untuk Canva ni sebab sekejap lagi kita nak masuk memoji pula. Kalau ada yang nak tanya boleh tanya. Saya nak tanya Teacher Amira. Apa ni ya? Mazlina. Ya Cikgu Mazlina. Apa khabar Cikgu? Okey. Saya sini baik. Benda ni macam mana tadi nak guna yang Bitmoji ke apa benda tu? Dia memang dah ada dekat Canva tu ke macam mana? Dah ada kat Canva tapi untuk yang tu kejap ya.
Saya tunjuk Bitmoji. Okey. Okey, Bitmoji ni biasanya kalau Cikgu Mazlina klik memang boleh guna tapi kena download aplikasi Snapchat. Jadi saya tak ada aplikasi Snapchat. Jadi saya tak boleh nak guna Bitmoji ni. Dia kena ada akaun Snapchat. Oh, yang tu kena download dekat mana-mana pun boleh, telefon ke boleh? Ya, dekat telefon boleh, dekat laptop pun boleh. Jadi bila dah ada akaun Snapchat tu, automatik boleh guna Bitmoji punya apps ni. Okey. Bila dah guna ada Bitmoji punya apps ni, senanglah cikgu tak payah nak guna application lain. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada tak lagi soalan? Boleh tanya kita? Ya. Aplikasi Snapchat tu berbayar ke tak? Snapchat tu ya berbayar. Kalau dekat iOS berbayar. Snapchat berbayar. Okay. Thank you. Okay. Okay. Ada lagi tak soalan nak tanya? Untuk Canva. Okay, untuk Canva juga kita boleh buat paparan cerita. Ni salah satu paparan cerita yang saya telah buat untuk ajar tahun 1. Jadi ada yang tanya macam mana nak cari gambar animals yang gerak-gerak ni. Kan kita just type, pergi dekat elements, kita klik, kita type animals, cartoon animals. Dia akan keluar. Jadi tapi make sure jangan ambil yang ada ni lah. Contohnya ni, this one is free, nampak hedgehog ni. Jadi klik hedgehog. Klik ni. And then terus dia akan automatic masuk dekat paparan cerita kita. And bila kita dah klik dekat sini, nampak tak magic recommendations ni? Magic recommendations ni dia akan keluar, automatic keluar gambar-gambar yang berkait dengan hedgehog ni lah yang bergerak. Contohnya rabbit ada, kita boleh klik guna rabbit. Jadi dengan animation ni saya rasa dapat menarik minat murid untuk kiranya macam untuk lihat lah video kita. Tak adalah macam kita just talk je, bercakap je dalam kita punya slide. Jadi dengan animasi ni at least murid rasa seronok untuk tengok video kita. Jadi banyak sangat ada butterfly. Type aja. Kita macam type aja apa yang kita nak cari dekat dalam elements ni, bahagian elements ni. Teacher. Ya. Ada salah dekat chatbot ni. Kalau dah siap semua, auto jadi video ke? Tak ambil masa yang lama macam create video point kan? Boleh ulang tak soalan? Soalan dekat chatbot ni, Cikgu Nurul Adikah binti Jofri dia tanya. Okay. Kalau dah siap semua, auto jadi video ke? Ya, auto jadi video. Kita kena pergi dekat, contoh ya, saya tunjuk. Terima kasih Cikgu Atikah Jofri daripada Raup, saya rasa faham. Roommate saya dulu. Sekejap ya. Contohnya dah siap. Download. Kita klik je download tapi make sure kita pergi dekat MP4 video. Kalau kita pilih dekat MPNG, JPG, PDF standard ni, dia tidak akan mainkan kita punya animation dan suara kita yang telah kita record. Klik MP4 video, download. Jadi dia it takes time lah nak download ni. Sebab dia berat. Jadi kalau cikgu nak tengok, saya mainkan sekejap. Cikgu Atikah menjawab ke soalan? Cikgu Atikah ada tak? Menjawab ke soalan? Okey, terima kasih. Sama. Jadi kalau ini saya mainkan sekejap untuk paparan cerita. Baiklah. Untuk aktiviti pertama, bahasa Melayu. Awak lihat buku teks surat 90.
Teacher akan ceritakan sebuah cerita yang bertajuk Terperangkap di Terowong. Nampak tak gambar katak tu? Kesian dia. Dia terperangkap di terowong. Tapi mari kita baca sama-sama untuk tahu jalan cerita dia macam mana. Jom. Gambar yang pertama Hasan adalah memberi awal. Okey, jadi ni contohlah papan cerita. Okey, papan cerita yang kita boleh buat menggunakan Canva for Education. Okey, ada soalan lagi tak sebelum kita masuk kepada memoji? Mengenai Canva ni sebab ada 4 apps, jadi saya takut tak sempat. Boleh saya tanya? Ya, is that okay? Cikgu Mira, saya Ya. ada satu masalah ketika saya menggunakan Canva. Okay, di mana sewaktu nak buat recording kan, kalau menggunakan slide seperti mana Cikgu Mira terangkan tadi, dia tak ada masalah untuk kita tengok slide tu dan kita record kan. Tapi bila kita masukkan video, kita tak dapat tengok video. Saya masukkan video, saya tak dapat nak tengok video tu sewaktu saya record. Maksudnya paparan video tu berjalan dan saya nak buat presentation record tu lah. Saya selalu menghadapi masalah tu. Cikgu Amira ada cara tak untuk selesaikan masalah tu? Tak boleh record videonya, kiranya tak boleh nak. Video tu saya letakkan video dalam slide. Okay, video dah tu letaklah berjalan. videonya. Video tu berjalan tapi pada kita punya monitor tu video tu static sewaktu kita record. Saya tak dapat tengok apa-apa. Hanya bila kita dah stop recording baru dia keluar. Tapi macam saya kalau saya nak berpandukan video yang sedia ada tu, saya tak dapat nak berpandukan video tu. Maksudnya saya tak nampak video tu. Oh, okey, kejap ya, saya try. Yang macam contoh macam food truck tadi tu ke? Videonya dah masuk dah. Contohnya yang ni. Okey, kita lihat pada video. Contohnya ini ke? Contohnya kita dah mainkan tapi dia tak play. Sewaktu kita nak record, masuk ke studio record, kita nak record yang part ni, jadi video tu tidak play sewaktu kita record. Dia hanya ada gambar tu saja. Padahal kita nak berpandukan video tu untuk kita beri penerangan kan. Sekejap ya. Sebab saya tak pernah hadapi masalah macam tu sebab biasanya saya untuk upload video ni saya pergi sahaja kepada sekejap ya. Photos, videos. Okay, contohnya video kan tadi kan, foods kan? Macam biasalah, saya rasa sebab saya tak hadapi masalah Cikgu Khairul ni. Cikgu Khairul ke? Ya. Cikgu Khairul. Okay, jadi klik sebab biasanya saya cari video dekat sini, bahagian video. Contohnya mengenai foods kan? Kita klik je. Kita klik je memang dia automatik masuk dekat dalam kita punya slide. Dia akan terus masuk dekat slide kita and bila kita dah settle semua, dah settle kita punya slide semua and then klik download je. Download macam tadi. Tapi make sure dalam bentuk MP4. And kita akan directly dapat main, video tu akan directly dapat main. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya pun sebenarnya dah hadapi masalah sama dengan Cikgu Khairul semalam. Okay. Di mana saya masukkan video. Lepas tu waktu nak rekod tu dia punya video tu tak gerak kan. Itu yang masalah yang dihadapi Cikgu Khairul kan. Jadi saya ada tanya juga dekat Cikgu Amira semalam. Masalah yang sama. Jadi untuk masalah yang dihadapi tu penyelesaian dia cikgu tengok berapa masa lama video tu. Contohlah masa video tu dalam 1 minit. Jadi sewaktu cikgu rekod tu, cikgu macam biarkan 1 minit untuk video tu berjalan, kemudian baru cikgu sambung suara recording cikgu tu. Okay, terima kasih Cikgu Diana. Mungkin sebab dia kena bagi dulu loading, habis loading tu baru dia ada dekat slide tu. Betul ke Cikgu Diana?
dia kiranya waktu kita recording tu memang video yang kita paparkan tu dia memang tak akan bergerak sebab dia nak tunggu kita habis recording. Jadi kalau cikgu nak kiranya nak buat penerangan tentang recording tu, cikgu kena tunggu kira masa video tu berapa lama, cikgu ambil masa bagi video tu berjalan baru cikgu sambung dengan penerangan tu. Macam tu kalau cikgu nak masukkan video dan cikgu nak bagi penerangan. Sebab semalam saya pun hadapi masalah yang sama juga dengan cikgu Khairul. Okey, terima kasih. Saya kongsi sikit ya, terima kasih. Okey, terima kasih Nah. Okey, terima kasih Cikgu Diana. Okey, ada lagi ke pertanyaan? Okey, kalau tak ada, saya nak teruskan kepada memoji. Boleh ke? Boleh, boleh. Okey. Boleh. Okey. Pergi kepada memoji. Okay, this one's stop. Okay. Okay, nampak ke paparan Powersoft ni? Okay, untuk memoji dan emoji recorder. Okay, cikgu nampak ke? Nampak. Nampak, okay. Okay, untuk memoji, okay, bagi pengguna iOS, okay, pengguna iOS boleh pergi dekat message, okay, message and then klik dekat new message. Okay, cikgu nampak tak dekat dekat sini? Sini gambar ni. Nampak tak? Memoji. Nampak ke? Kita klik memoji. Okay, kita klik memoji. Okay, kita klik memoji. Dia akan keluar. Nampak tak? Saya tengah cakap ni. Jadi pengguna iOS dia boleh guna, dia tak payah nak download application. Dia hanya terus pergi dekat message. Pergi dekat message dan ada apps memoji ni. Dia ada gambar haiwan, gambar sotong, sharks, owls, and then ada robots. Dan ini adalah sangat menarik saya rasa sebab murid-murid terhibur. Jadi ada yang tanya, boleh tak edit memoji ni ikut bentuk muka kita? Ya, boleh. Kita pergi dekat sini. Klik dekat sini. Butang 3 ni, klik. Dan pergi dekat edit. Nampak tak? Banyak sangat headgear kita boleh tukar, muka kita boleh tukar. Bagi cikgu lelaki, boleh edit lah bentuk muka cikgu lelaki. Contohnya skin. Skin kita nak skin kita cerah ke gelap ke, boleh. Warna kuning ke, boleh. Okay, contoh hairstyle. Hairstyle memang taklah sebab kita bertudung kan. Jadi browse, sama ada nak tebal ke, nak nipis ke, boleh. And then eyes, mata. Kita boleh pilih. Mata kita nak bulat ke, nak bermaskara ke, boleh. Kat sini, kemudian head. Head, kita nak head kita bulat ke, lepek ke, petak ke, segitiga ke, ada semua kat sini. Kemudian nose, kita boleh pilih nose kita, mouth, nak bibir tebal ke, bibir nipis ke, boleh. Ears, facial hair, eyewear. Eyewear, nak berkacamata, boleh. Berkacamata. Kemudian headgear. Headgear, kita boleh pilih lah kita nak headgear macam mana, pakai turban ke, pakai
pakai topi ke. Okey, jadi mudah saja. Mudah saja. Ni. Jadi kalau tudung, nak tukar warna tudung, kan? Jadi asyik pakai tudung warna pink je. Kita tukar dengan mana ya tudung? Hairstyle. Headgear, pergi kat sini. Headgear, boleh pilih tudung warna apa yang cikgu-cikgu nak. Okey, ni salah satu memoji. Kiranya apa yang guna iOS boleh guna untuk record memoji. Okey. Faham ke? Ada yang tak faham ke? Dan bila macam kita sedang bercakap kan, contohnya Assalamualaikum. Tapi pengguna iOS kena menggunakan button start recording. Button start recording macam warna ni. Warna apa? Warna merah. Kalau boleh tengok dekat setting, start recording baru kita cakap. And then save to gallery. Terus dia akan keluar dekat kiranya emoji ni akan terus berada dalam galeri cikgu-cikgu. Okey, faham ke? Ada sebarang soalan? Mira, screen recording ke? Yes, screen recording. Pergi dekat setting bahagian screen recording. Kita start dulu screen recording kita, baru kita gunakan emoji ni. Baru kita cakap, hai Assalamualaikum, hari ni cikgu akan mengajar tajuk apa ya hari ni? Tajuk nouns contohnya. Ada sebarang soalan nak tanya? Sebelum saya pergi kepada emoji recorder. Ini untuk pengguna iOS. Untuk Android memang tak ada memoji. Jadi pengguna iOS boleh gunakan memoji ni untuk kiranya untuk letakkan dalam slide. Boleh letak terus dalam slide presentation awak. Ika Android tak ada. Android tak ada. Tapi tak apa, lepas ni saya akan ajar yang Android pula. Okay, yang Android dengan iOS. Dua sahaja sebab sebenarnya banyak sangat dekat dalam Play Store and App Store. Banyak sangat, klik sahaja Zapito boleh guna, Memoji, emoji recorder, banyak sangat. Tapi yang saya guna hanya dua ni je lah yang mudah. Memoji dengan emoji recorder. Mira nak tanya. Ya. Kita record dulu dekat memoji tu apa yang kita nak cakap dan baru bawa masuk ke Canva ke atau boleh record kat Canva macam mana? Kalau record kat Canva tu kita guna Bitmoji tadi yang ada dekat. Kalau yang ni apps lain. Apps lain contohnya kita tengah-tengah tengok TV ke apa, malas nak buka laptop, kita guna phone kita terus record. Lepas tu save dekat gallery. Lepas tu yang dah save kat gallery tu boleh masuk dalam Canva. Okay, ada lagi tak nak tanya? Memoji. Okay, kalau tak ada saya nak teruskan kepada record, emoji record. Okay, cancel. Okay, seterusnya kita pergi dekat emoji record. Kalau boleh tengok kat sini ada emoji record. Cikgu-cikgu boleh terus cari dekat Play Store ataupun untuk Android ataupun iOS dekat App Store. Okay, klik emoji record. Okay, emoji record. Dah download. Okay, dia akan keluar macam ni. Ni lagi menarik lah. Ada unicorn. Ada apa? Ada emoji. Jadi yang ni ada penguin. Ada zebra. Jadi macam memang kita macam menarik saya rasa. Contohnya contohnya saya nak gambar apa ya? Gambar
Okay, contohnya gambar penguin. Penguin. And then ya. Okay. Kalau kita nak yang simple lah. Kita punya tilam dan bantal. Tilam dan bantal. Sebab tilam 8 jam tidur masih sangat berharga di tepi sebek. Bantal pun unik. Okay, pergi dekat tentunya kita punya skincare. Cik Bika ada kau nak tutup mic tu. Minta siapa? Cikgu minta tutup mic ya? Orang yang jual tu kita tak kenal, tak kenal. Okay, cikgu. Okay, Cikgu Atika minta tolong. Okay, terima kasih. Okay. Contohnya kita nak record kan? Kita nak record, klik sahaja butang ni. Klik sahaja butang ni, tapi make sure kita tengoklah kita punya phone. Kita tengok phone kita and record. Klik. Klik. Sekejap ya. Okay, dah klik. Nampak tak dia main? 1, 2, 3. Nampak tak? Kita main lah, kita tengah record. Tengah record. Dah record. And then stop. Stop. Sekejap ya. Okay, nak klik. Nampak tak dia main? 1, 2, 3. Nampak tak? Okay. Jadi, and then swipe up ke atas. Kemudian klik save. Klik save, dia akan automatic save dalam kita punya gallery. Save. Okay. Okay, save. Terus save. Ataupun share, save video. Save video, klik save video. Okay, ada sebarang soalan tak menggunakan emoji recorder? Emoji recorder. Ada sebarang soalan? Jadi cikgu-cikgu. Ya? Mira. Ya. Ini pun iOS juga iOS dengan Android boleh? Dua-dua ni boleh? Boleh kan? Emoji recorder. Maksudnya kita kena download benda tu kan? Ya. Ya Cikgu Mazlina, kita kena download. Emoji recorder kena downloadnya. Okey, terima kasih. Gambar unicorn ni. Okey, emoji recorder. Emoji recorder untuk Play Store, Android and iOS. Okay, terima kasih. Okay, sama. Betul lah teacher. Jadi terus ni. Jadi. Jadi. Cuba terus ni, jadi terus. Alhamdulillah. Okay, ada tak sebarang soalan lagi nak tanya? Mira. Ya. Maknanya kalau untuk kita upload dalam Canva. Okay. Dia punya kan biasa kena upload berat lah. Okay, maknanya kalau video ni kalau lama, makin lama makin berat lah. Ya, betul. Okay, maknanya dia dia punya time tu untuk upload dan untuk kita save balik video kita buat tu pun kena lama lah. Yes, betul. Jadi kalau macam kita ambil masa, kalau kita cakap panjang, jadi memang berat lah kita punya emoji tu nak masuk dalam Canva. Tapi kalau ada kira wifi ataupun connection internet yang kuat, dia kira laju lah masuk dalam slide tu. Dan bila kita nak hantar kat murid tu pun video jadi berat, betul tak? Jadi saya akan ajar menggunakan handbrake pula lepas ni. Jadi kalau macam mungkin 37 MB kita punya video megabyte ataupun 200 MB megabyte, kita gunakan application handbrake. Lepas ni saya akan ajar dan dia akan terus kecilkan video kita kepada size yang lebih kecil. Contohnya dalam WhatsApp kita nak send kat medium kita WhatsApp. Kita nak send video dekat murid-murid kita. Tapi dalam WhatsApp hanya 16 megabyte je boleh. Tak lebih daripada tu. Jadi kita kena kecilkan video kita boleh guna handbrake. Okay, thank you. Okay, sama. Ada tak soalan lagi? Ada sebarang soalan mengenai memoji dengan emoji recorder? Okey, seterusnya saya pergi kepada handbrake. Okey.
Okay, handbrake ni cikgu pergi saja dekat Google. Pergi saja dekat Google, type handbrake. Okay, type handbrake. Handbrake kereta lah. Handbrake kereta. Handbrake. Pastikan ambil yang pertama, handbrake open source video transcoder. Handbrake. Klik dekat sini. Dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni. Okey, kemudian cikgu download je. Klik download. Klik download and runkan application handbrake ni dalam laptop cikgu. Macam saya tak boleh lah nak download sebab saya dah ada dah dalam laptop saya. Jadi dah download, dah run dah application handbrake ni. Kita klik kepada handbrake tu, handbrake punya application. Kemudian dia akan keluar macam ini. Keluar. Start presenting. Okey, dia akan keluar macam ini. Stop. Okey. Dia akan keluar macam ni. Cikgu nampak tak? Okey, nampak tak? Jadi tak ada. Tak nampak? Tak nampak je. Nampak. Nampak? Drop the file or folder. Mungkin line kot. Okey, ada dah nampak. Mungkin line kot. Okey. Jadi ini setelah download, kita save lah dekat desktop handbrake punya apps tu. Klik handbrake punya apps tu, dia akan automatic keluar macam ni. Keluar macam ni. Okey, jadi cikgu cari video atau video cikgu yang besar, yang berdurasi besar tu. Contohnya saya ambil contoh ya. Ini contoh. Sekejap ya. Okay, macam contoh video saya ni, saya nak tunjuk pergi dekat properties. Okay, saya punya video yang ni 60 MB. Okay, 60 MB. Kemudian saya tarik drag and drop. Drag and drop video. Okay, drag video and drop. Okay, ini video saya. Dia dah terus masuk dekat dalam sistem handbrake ni. Okay, jadi saya punya video ni, dia punya properties dia 60, besar dia 60.0 MB. Okay, jadi besar lah, tak boleh nak send dekat dalam WhatsApp. Jadi apa yang kena buat? Okay, senang saja. Cikgu pergi dekat bahagian preset. Okay. Pergi dekat web. Okay, dekat web. Kemudian pergi dekat Gmail medium 5 minutes. 480p30. Okay, klik. Okay, setelah itu pergi dekat dimension. Pergi dekat anamorphic dan klik none. Okay, dua tu saja. Mula-mula tadi pergi dekat preset, web. Okay, preset saya terangkan sekali lagi. Preset, web, Gmail 5 medium 5 minutes, 480p30. Kemudian klik dekat dimension, anamorphic, pilih none. Okay. Kemudian klik dekat yang hijau ni, start encode. Start encode, kita tunggu sekejap. Start encode. Okay, tadi 60.0 MB besar kita punya video. Okay, tunggu sekejap ya, line pun slow petang-petang ni. Setakat ni ada faham ke cikgu? Hello? Faham. Okay. Sekejap ya. Lambat line.
Jadi kalau video besar memang agak lambat lah dia nak encode. Okay, kalau video tu memang dah asal berdurasi kecil, berdurasi kiranya macam kecil saiz dia, dia tak lama. Sekejap ya, encoding. Yang lain cikgu jangan sentuh, hanya yang 2 saja. Dekat bahagian preset, web tadi, pilih Gmail medium dan dimension hanya pilih anamorphic none. Itu saja 2 untuk handbrake. Okay, 98, 99. Okay, dah kiranya dah. Okay, mana kita nak tengok kita punya video tu? Mesti tertanya-tanya dekat mana ya? Okay, pergi dekat kita punya videos. Okay, pergi dekat videos kita. Kejap ya, saya tunjuk stop sharing yang ni. Pergi dekat videos. Pergi dekat videos this PC. Okay, pergi dekat videos. Ini video kita. Jom kita tengok berapa dia punya MB. 6.63. Cikgu nampak ke? Hello? Nampak teacher, nampak. Nampak. Jadi video ni tadi berdurasi 60.0 MB, besar megabyte. Jadi memang tak lepas kita nak hantar kat WhatsApp group atau WhatsApp group kan, sebab tak boleh nak lebih daripada 16 MB. Jadi bila kita gunakan apps handbrake ni, dia automatik dia akan kecilkan, compress video kita ke saiz yang lebih kecil. Jadi saiz yang saya dah encode tadi ni dia jadi 6.63 MB. Jadi video ni kita boleh send terus dalam group. Okay, faham ke? Faham cikgu. Okay. Teacher, tanya. Ya. Kalau video tu even for 30 minutes video pun boleh kecilkan? Yes, boleh. Okay. Saya pernah try video saya more than 30 minutes saya try and dia kecilkan, dia compresskan video ke lebih yang kecil. Jadi ni kita gunakan handbrake, okay? Nak contoh lagi ke tak perlu dah ke dah faham dah handbrake? Dah faham. Dah faham, okay. Ngantuk ke cikgu? Terima kasih Cikgu Atika. Sama-sama. Okay, seterusnya yang terakhir. Okay, kita pergi kepada Quiz Wizard. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar Quiz Wizard ni. Okay. Saya share video. Ya. Okay. Okay, cikgu nampak tak? Okay, Quiz Wizard ni sama saja. Tak perlu nak download pun apps Quiz Wizard ni. Saya hanya terus pergi dekat Google and then type Quiz Wizard. Type. And dia akan keluar Quiz Wizard Fun Gamified Quiz Race. Jadi Quiz Wizard ni dia salah satu apps untuk kita buat game. Sebab sekarang ni saya rasa PDPR ni kalau tak ada game ni macam budak bosan kan. Kesian dekat dia guna modul, guna buku teks. Jadi mungkin kita pelbagaikan aktiviti kita dengan buat game. Boleh juga guna game yang sedia ada dalam Quiz Wizard ni. Boleh share juga sebab it's free. Dan kita boleh juga buat sendiri dengan tajuk, dengan tema yang kita nak ajar hari tu lah. Okay, contohnya,
Quiz Wizard ni dia best, saya rasa best lah sebab dia boleh edit template. Template ni banyak sangat. Kita pilih saja, ada Super Mario, ada Snake and Ladder, ada Spooky punya game, ada apa? Detektif apa? Agent Ali semua. Jadi dengan template yang sedia ada tu, kita hanya edit saja, masukkan kita punya tugasan saja dalam Quiz Wizard ni, and then bagi ke anak murid kita. Mudah, sama ada secara dalam Google Meet ataupun offline. Boleh. Okay, klik dekat Quiz Wizard. Okay, macam saya dah ada account. Jadi kalau cikgu boleh log in ataupun try it for free. Boleh try it for free. Okay, try it for free. Tapi macam saya dah ada account tu. Ini contoh. Ada. Try it for free. Quiz Wizard. Ni yang saya buat lah. Saya buat games untuk murid-murid. Jadi kalau nampak di sebelah kiri cikgu ni, ni your games. Ni active games. Okay, ni tak perlu sebab kita tak main lagi. Stop. Okay, make a game. Kita akan banyak gunakan make a game lah. Kita nak bina game kita sendiri. And then tadi bawah ni. Okay, that's all. Itu saja yang perlu cikgu guna. Make a game contohnya. Okay, contohnya kita nak make a game, kita choose a template. Okay, choose a template. Banyak sangat template kat sini. Kalau cikgu boleh pilih. Pilih. Sampai tak terpilih kadang-kadang. Tak tahu mana satu game yang sesuai dengan anak murid kita. Dia ada ice cream, ada SpongeBob, ada Darab Perpuluhan dah siap, dah ada game yang dah siap pun ada. Ada Agent Ali. Jadi cikgu pilih je, cikgu select je. Okay, show more ni untuk more games, more game board. Okay. Tapi macam saya tunjuk contoh. Okay, pergi dekat choose template tadi. Okay, ni template saya. Okay, template saya yang saya dah buat dah. Okay, klik dekat contohnya saya nak ajar kata adjektif waktu tu. Okay. Edit kejap. Saya pergi dekat edit kejap. Edit. Okay, contohnya saya pilih template ini. Okay, template ini. Kemudian sini nampak sini bot. Ni adalah bot. Ni question. Okay, ni question yang saya nak buat lah untuk kata adjektif. Contohnya, tikus itu berbadan apa? Okay. Kat sini kita boleh pilih type of question kita. Sama ada kita nak multiple choice punya question, multiple response, numerical answer, short answer, true and false, open-ended question, drag and drop, ordering. Jadi untuk saya punya question, saya nak open-ended question. Okay, open-ended question, soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Okay, jadi untuk soalan ni dia boleh sampai lebih daripada 20, tak silap saya. Jadi kita hanya masukkan soalan kita dekat sini saja. Okay, contoh ya. Contoh soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay. Contoh soalan nombor 4, kita type sampah. Ya. Sampah itu sangat. Okay. Explain the answer here optional. Terus type jawapan dia. Sangat busuk. Okay. And then kita nak letak gambar. Boleh letak gambar ataupun video mengenai sampah tu. Contohnya kita nak gambar sampah. Okay. Image library. Type kat sini. Sampah. Apa? Ada ke sampah? Kita try. Rubbish. Sampah. Yes. Very good sir. Thank you. Tiba-tiba lost. Okay. Ataupun rubbish. Okay. Rubbish. Ataupun banyak kan rubbish. Jadi klik yang kita nak. Contohnya rubbish kita nak gambar ni. Clip art yang ni. Klik dekat gambar tu and automatic dia keluar.
Dekat sini. Nampak tak? Okay. Jadi kita nak soalan nombor 5 pula. Klik dekat nombor 5 ataupun add question. Add question sampai 10. Nombor 5. Contohnya soalan nombor 5. Ben seorang budak yang apa? Baik, contoh ni kan. Explain the answer. Baik, okay. Jadi image library carilah gambar boy ke boy. Search school boy ke school boy. School boy. School boy. Ada. Klik dekat gambar school boy tadi tu, dia akan automatic keluar dekat sini. Okay, ni contoh lah. Jadi cikgu boleh isi dekat sini sampai 10 questions ataupun 10 questions. And then click finish. Okay, ni contoh lah saya buat. Finish. Okay, click finish. Tak boleh gitu. Sebelum tu saya nak terangkan setting tadi. Hilang pula. Okay, sekejap. Pergi kat setting. Setting ni tajuk yang kita nak ajar tu lah untuk game title. Okay, tajuk game. Kata adjective. Okay. And game ni dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Kalau bahasa Melayu, Malay. Okay, klik Malay. And this game is for apa? For fun. Is it for education? Is it for business? Okay, kalau for education, klik education. Okay, more options. Is it available to everyone? Me and who I share with. Kalau everyone, klik everyone. Okay, finish. Kemudian setelah finish, kita klik play. Okay, kita nak tengok klik play. Okay, nampak tak? Choose game mode. Choose game mode sama ada live race. Live race ni biasanya kita guna semasa kita tengah live dengan murid-murid Google Meet. Jadi kita boleh send game ni terus kepada murid ataupun homework. Biasanya kalau kita tengah Google Meet lagi mudah, live race, klik live race and then klik continue. Jadi dia akan keluar macam ni. Quiz wizard. Okay, randomize question for each player. Kita randomkan question? Ya, kita randomkan. Okay, answer state. If a player gets 5 or more answers correct in a row, they will move forwards an extra space. Kalau player tu dia boleh jawab more answers correct in a row, dia boleh move forward ataupun an extra space. Kalau tak nak pun boleh, tak payah. Ni power ups, tak perlu. Ni try again with answer correct. Kalau nak murid tu try again, klik tick kat sini. Okay, jadi and then click go. Music dia ada. Music dia ada. Okay, jadi macam sekarang ni tak adalah player sebab saya saja buat ni, anak murid saya tak dapat lagi code, access code ni. Jadi cikgu boleh direct join copy code ni dan send dekat dalam group and murid-murid access terus masuk dalam terus main dalam kira dia klik dekat link ni, dia terus main. Bila dia dah klik, automatik cikgu akan nampak murid cikgu. Contohnya Adam sedang Adam dekat number 1. Adam, and then Sarah dekat number 3. Dia dah start main. For ni tak boleh lah tunjuk sebab tak ada players nak main. Okay, jadi kalau kita tengok sebelah kanan ni ada show leaderboard. Show leaderboard ni dekat sini dia akan sepatutnya keluar siapa yang dah melalui, siapa yang dah habis, siapa dapat first place. Dekat sini. Okay. Okay, contoh lain kita buat snake and ladder. Snake and ladder, live race. Ni go. Ya. Tak dengar kejap ya. Tak dengar. Hello.
cuba kalau cuba share satu link nak cuba. Oh, nak cuba boleh? Sekejap saya send. Saya send ya. Okay. Copy. Mira ada soalan. Ya, Ika. Muzik tu boleh tukar ke memang aku je muzik? Boleh. Ada spooky, ada ni kejap lagi saya tunjuk. Okay. 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 Ini boleh try. Cikgu boleh try main. Okay, kita tengok siapa yang dah masuk. Ada yang dah masuk tak game? Yana. Nampak tak Yana? Zurina. Lagi. Jadi dah start ni, let's race. Okay, kita tengok siapa yang dulu. Siapa yang mendahului. So ini saya buat multiplication punya game. Jadi murid-murid dia dapat lihat soalan-soalan. Dengar ke? Saya tutup kejap ya. Okay. Murid-murid dia dapat murid-murid dapat lihat soalan darab multiplication. Multiplication yang ada dalam game ni. Okay, once dah habis, kita boleh lihat view results kat sini. Okay, kita tunggu sekejap siapa yang mendahului. Kenapa tu? Ya. Hello? Ya? Ya, game tu kita join, dia tulis game pause. Game pause. Oh, sebab saya klik pause. Itulah game pause ni. Okay, dah game resume. Boleh tak? Boleh main? Okay. Boleh. Okay, very good. Petang-petang ni kita main game bagi seronok sikit mental fikiran kita ni. Jadi cikgu yang kiranya yang kendalikan game ni. Masa saya tekan pause tadi tu, jadi automatik anak-anak murid kita stop, pause. Tak boleh main. Tengok sekarang siapa yang mendahului? Atifah. Okay, ada Aina. Okay, siapa? Okay, kita tengok view results. Kejap. Wow, okay, boleh tengok results are out. Okay, cikgu tengah main lagi ke? Okay, ini adalah results tadi. Jadi kita tengok Cikgu Atika, well done. Cikgu Mira. Bos nombor 2 tu. Cikgu Mira nombor 2, bos SK Langkap. Terbaik bos. Okay, kemudian nombor 3 Cikgu Mira. Siapa Cikgu Mira? Saya tak main. Okay, ini results dia. Okay, jadi cikgu hanya klik dekat view results nak tengok nak tengok results anak murid kita main. Ini snake and ladder lah. Okay, ni English. And untuk kuis merdeka pun saya ada buat juga. Okay, ini contoh kuis merdeka yang telah saya buat. Ni contoh soalan, saya ambil soalan multiple choice question. Okay, multiple choice question, saya letakkan soalan dekat sini dan choices of answers kat sini. Okay, kemudian setting. Ada yang tanya tadi bunyi Music. Music. Yes, music. Sekejap ya, saya try. Ada satu lagi soalan dari teacher. Ada yang tanya boleh guna Jawi je tak? Tulisan Jawi. Yes, ada. Boleh. Sekejap lagi saya tunjuk. Memang ada dekat dalam template Jawi, memang ada dekat dalam quiz wizard ni. Okay. Tadi untuk jawab pertanyaan Cikgu Atikah tadi, pergi dekat bot. Okay, circle ni, saya tak terang kerana kat bot ni. Okay, tak apa, saya terangkan. Circle ni, kita boleh pilih circle tu nak besar ataupun nak kecil. Warna circle tu, kita boleh pilih juga. Nak warna green ke, warna yellow ke, warna black ke, warna red ke. Okay. Kemudian, pergi dekat answer correct. Okay, ni tak perlu. Answer incorrect, move back. Tak perlu. Okay, music. Kat bawah ni Cikgu Atikah. Kalau kita nak guna spooky music,
Nak takutkan murid-murid. Kita main tengah. Ni spooky music. Ni festive music. Ini default yang sedia ada, default music. Okay, ni majesty music. Tak banyak music. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja. Okay. Tapi tak apalah. Okay, lit. They say. Instrumental sikit music dia. And kosong, tak ada. Okay, jadi cikgu boleh pilih music kat sini. Menjawab tak soalan Cikgu Atikah? Okay, ada tak sebarang pertanyaan? Oh, tadi nak tengok Jawi, betul tak? Sekejap ya. Pergi dekat make a game tadi. Choose template. Okay, saya slow-slow Okay, pergi dekat make a game. Make a game. Ataupun pergi dekat public games. Kalau make a game kita nak buat sendiri. Search for, ada banyak games. Okay, search for mungkin Jawi. Jawi. Jawi, search. Ini semua dah ada dah. Ustaz ataupun ustazah boleh guna. Okay, untuk Jawi. Ini dah memang sedia ada dah. Jadi, klik saja which one nak main. Contohnya, bijak Jawi, play. Bijak Jawi. Live race. Live race, continue. Sebab cikgu yang ataupun orang yang buat ni, cikgu yang buat ni dia dah make it public. Jadi, sesiapa saja boleh guna dia punya game board dia. Contoh. Okay. Okay, contoh kalau nak buat sendiri, pergi dekat make a game, choose a template. Okay, untuk Jawi, macam saya katakan tadi, kita kena masukkan soalan-soalan yang berkaitan dengan Jawi lah. Contohnya, kita nak guna finish and start ni. Jadi soalan kat sini, kita masukkan soalan Jawi kita. Kat sini. Ada sebarang pertanyaan lagi nak tanya? Mira nak tanya. Ya, siapa ni? Kak Syikin. Kak Syikin. Tak apalah, biarlah. Okey, Kak Syikin. Okey. Ya. Apa ni? Quiz Whisper ni, dia ada limit tak berapa kita boleh buat? Sebab kalau macam word wall, dia ada kan berapa je kita boleh buat kan? Yang ni ada tak? Ya. Ada limit. Dia ada 5 sahaja. Okey, kat bawah ni boleh tengok. Remaining task. Okey, sekejap ya. Macam saya dah guna. Sekejap. Kejap ya. Okey, macam saya dah buat 4. Jadi limit dia hanya 5 sahaja. Tapi kalau kita nak buat lagi, kita kena upgrade for unlimited place. Okey, kita klik dekat upgrade ni. Tapi kena berbayar. Kena berbayar. Okey. Tapi don't worry, kita boleh edit. Contohnya kita nak edit game kita. Kita dah ada 5 tapak. 5 tapak kita nak edit. Kita boleh edit. Edit macam biasa. Dia tak terus macam publish tak boleh nak edit. Boleh edit. Contohnya question. Kita boleh edit balik question.
Contohnya macam kita pilih yang terbaik lah game apa yang kita nak. Sebab dia hadkan hanya 5 sahaja game. Menjawab soalan tak Kak Syikin? Jawab. Okay. Maksudnya okey lah. Even 5 je dia limit, tapi kita boleh edit. Yes. Kalau kau tak silap, kalau yang word war tu tak boleh edit. Tapi tak tahu, tak pasti pula. Yes, betul Kak Syikin. Okay. Alright, thank you. Welcome. Okay, any more questions? Ada tak soalan? Mira. Yes. Okay. Macam tadi kan cikgu share pasal wall dengan quiz wizard ni kan. Okay, macam wizard ni bila kita edit, maksudnya macam tadi Mira buat kata adjektif kan. Okay, kita edit. That means kalau kita, macam contohnya minggu depan kita nak ajar kata bekas, kita gunakan yang kita edit yang Mira buat kata adjektif kan. Dan bila kita simpan, dia akan jadi kata nama lah kan? Yes. Kita simpan yang baru. Contohnya. Contohnya kalau kita ajar tu kata apa tadi, kata nama kan? Kita ubah balik. Okay. Ubah balik dengan finish. Jadi kata nama. Dia memang automatik, dia ada dekat template tu. Soalan yang lain, cuma template je sama. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Okay, any more questions? Ada lagi soalan? Saya tengok dekat in-call messages ni kejap ya. Okay. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Cik Hafiz lagi kita boleh buka lagi pada soalan. Saya moderator bagi. Boleh tak apa. Kita santai. Santai petang ni. Bagi soalan boleh. Kita bagi lagi ruang sebelum kita habis ni. Ada masa lagi ni dalam setengah jam lagi ke Cik Mira? Boleh tanya. Boleh tanya. Jadi macam cikgu tak perlu pun banyak apps. Sebab kadang-kadang banyak apps ni macam memeningkan kepala, betul tak? Jadi kita stick sahaja dengan maybe satu apps. Contohnya bahagian edit presentation, bahan semua kita guna Canva. And then nak buat emoji, kita guna Memoji saja. And then game kita guna Quiz Wizard. Itu saja. 3 aplikasi pun dah cukup dah. Cikgu guna, tak payah. Contohnya macam kita tengok kat Facebook kan, banyak sangat orang share apps ni, apps tu, tapi kita kadang-kadang tak ada masa nak explore. Jadi kita guna je yang kita ada, tak apa, asalkan benda tu menarik di mata budak-budak. Bila ada game ni, diorang rasa macam wah seronoknya ada game. Memang tunggu-tunggu waktu cikgu-cikgu untuk belajar. Jadi ada lagi tak soalan? Okay, jadi empat Cikgu Mira. Ya, cikgu. Kalau kita guna email D5 tu pun memang tak dapat upgrade ke upgrade untuk Quiz Wizard ni kan? Tidak. Memang 5 saja lah. Memang 5 sahaja template dia bagi. Tapi kita boleh edit lah. Maksudnya kita tak payah save lah untuk edit tu. Untuk edit tu maksudnya kita tak payah publishkan ke macam mana? Takut nanti dia boleh detect pula. Tak, dia dah save dah dekat dalam kita punya tapak ni. So bila nak edit kita publish kali kedua lah. Boleh. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, ada lagi tak nak tanya? Saya harap dengan 4, kalau tak ada,
saya nak end lah saya punya kiranya presentation untuk hari ni. Saya harap dengan 4 apps ni semoga dapat memberi manfaat dan mendatangkan manfaat juga kepada kita dengan anak murid kita. Dan juga saya berharap juga cikgu-cikgu terus bersabarlah sebab PDPR kita ni tak tahu sampai bila. Bersabar buat aktiviti yang menarik untuk anak murid kita, proaktif dalam mencari bahan-bahan, mencari idea-idea yang menarik, sebab yalah kesian kan anak murid kita tahun 1 tak jumpa langsung saya tahun ni. Macam insyaAllah lah kita sama-sama buat yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih pada Guru Besar SK Langkap, Cikgu Khairul Azman bin Adnan, barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan juga rakan-rakan guru di luar Terengganu. Hai, semoga semua sihat dan di dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih kerana menjayakan fantastic online class ni dan memberi peluang kepada saya untuk sampaikan tak banyak sedikit pun ilmu yang saya ada ni untuk saya kongsi bersama untuk cikgu guna untuk PDPR cikgu. Jadi terima kasih kerana hadir juga. Itu saja. Sekian saya serahkan kepada Cikgu Saidatul yang cantik manis selaku moderator kita. Terima kasih sekali lagi Cikgu Mira, perkongsian yang terbaik, yang perkongsian baiklah untuk kita sebagai cikgu untuk pelbagaikan PDPR kita. Yang menariknya yang quiz wizard tu lah sesuatu yang bagi saya menarik sebenarnya. Bukannya mungkin bila kita sebagai cikgu buat untuk anak murid, ni kita rasa seronok kan. Okay, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu, para guru yang sudi meluangkan masa walaupun pagi tadi kita dah bertengkulumus untuk PDPR pagi tadi dan hari ni petang ni kita sudi luangkan masa sedikit untuk kita penambahbaikkan teknik pedagogi kita lah sepanjang PDPR ni. Macam Cikgu Mira kata tadi, kita tak tahu waktu bila kita sekolah akan dibuka, bila lagi kita akan berhadapan face to face dengan murid. Jadi cara kita, pengajaran kita pun berubah 100%. Mana yang tak terfikir di akal pun akan berubah. Dan perkongsian Cikgu Mira beri ni memberikan bagi saya insyaAllah membantu kita lah. Okay, sebelum kita tamatkan PRC terbagi ni, mungkin ada sedikit kata penutup Guru Besar SK Langkap. Okey. Mana muka saya ni? Okey. Okey, terima kasih Cikgu Saidah selaku moderator. Right, saya mengharapkan alhamdulillah kita dah berlangsung selama lebih kurang 1 jam setengah. Okay, jadi saya harap dalam masa 1 jam setengah lebih kurang ni sikit sebanyak dapatlah. Sebab saya rasa kalau tanya saya dapatlah. sebab bila teacher Mira tunjuk kat saya terus cuba di laptop saya ni, terus cuba di telefon dan anak saya main sekali. Itu yang seronok tu. Yang emoji tadi buat dia main sekali. Quiz wizard buat pun dia main sekali, saya buat dia main. Seronok. Dia pun seronok, nak share dia pun. Jadi saya rasa kalau tanya saya sudut sedikit. Saya mengharapkan apa yang Teacher Mira cuba sampaikan hari ni dapatlah. Dan saya juga berterima kasih lah pada rakan-rakan guru, sokongan daripada rakan-rakan guru. Saya tengok ramai ni, boleh kata almost guru Malaysia ni, Johor, Negeri Sembilan, KL, rakan-rakan di Perak tu, rakan-rakan di Teping. Hai, lama tak jumpa kawan-kawan kat Teping tu. Rakan-rakan di negeri Terengganu semua, dan juga guru-guru besar yang ada dalam grup ni sekarang ni, dalam presentation ni. Saya rasa ramai juga guru besar ni. Cikgu Azrul saya perasan tadi, Cikgu Hafizah dari Kuala Terengganu, ramai jugalah. Ni Cikgu Nur Hidayah dari Sarawak. Jadi terima kasih banyak-banyak sokongan hari ni. Almost 80 orang peserta hari ni. Saya minta
saya minta cikgu yang join hari ni isi link kehadiran tadi yang saya bagi, dulu, dan juga link isi jail yang cikgu saya bagi. Alright, jadi saya minta lah kerjasama daripada semua orang, isilah apa nama SPL KPM tu dan juga isi jail. Dan harapan saya insyaAllah lepas ni ada banyak lagi apa orang kata perkongsian dari SK Langkap. Harapan saya moga guru-guru yang join hari ni dapatlah sama-sama join untuk perkongsian SK Langkap selepas ni. Kita sama-sama lah, sama-sama belajar. Kita ni dalam norma baru, nak tak nak macam saya cakap tadi kan, nak tak nak, suka tak suka, susah ke senang ke, kita kena terima. Kita kena sentiasa buka mentaliti kita untuk membuka mengubah anjakan paradigma kita. Okay, kena terima. Suka tak suka kita kena terima. Susah tak susah kena belajar. Okay. So lagi sekali saya ucap terima kasih juga pada Teacher Mira yang sudi menjadi apa orang kata penceramah kita ini. InsyaAllah next time ada lagi dari SK Langkap, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang kurang daripada kami mohon maaf. Kalau ada apa-apa persoalan ke nak PM tepi, boleh PM tepi. Teacher Mira pun boleh, nak PM tepi saya pun boleh, nak PM tepi mana-mana cikgu SK Langkap boleh. Dan juga boleh follow sosial media kami. Kami ada SK Langkap, ada FB, ada IG, ada Twitter. Okay, boleh follow untuk mengikuti perkembangan SK Langkap. InsyaAllah kita sama-sama bantu anak-anak murid kita. Boleh juga kalau ada guru-guru besar kat sini yang orang kata ada idea untuk berkolaborasi dengan SK Langkap, saya alu-alukan. Okey, panjang lebar pak, semangat pula hari ni cakap. Right, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Saya serah kembali pada Cikgu Saida. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru Besar. Okay, sebelum kita tutup majlis kita hari ini, saya nak share satu kata. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Kita pun, yalah, biasa menuntut ilmu untuk terus ke depan. Okey, rasa setakat ini dalam pukul kita tamat PRC kita pada pukul 4:10 dan kita sudahi dengan tasbih farah dan surah Wal-As. Terima kasih kepada semua. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mira. Terima kasih SK Langkap. Okey, terima kasih belaka. Assalamualaikum. Terima kasih SK Langkap. Terima kasih SK Langkap. Assalamualaikum. Terima kasih SK Langkap. Thank you Sakura. Sedap teacher, kena buat hak negeri pula ni teacher. Assalamualaikum semua. Cikgu Langkap minta tunggu jap. Guru-guru SK Langkap minta tunggu jap ya.
Oh, salah gua. Tak ingat dia suruh tunggu cikgu jaga. Selangkap. Tak isi lagi. Tak masuk. Bukan. Okay, Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Cikgu Farah ada. Sekejap saya remove dulu. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 orang je tak ada. Siapa ya? Kita tengok siapa 2 orang tak ada. Saya pun lupa tadi bawah. Tobit tadi. Siapa tak ada ni? Ustaz Siddiq seorang. Seorang lagi siapa tak ada ni? Saya tak pasal ni. Sarah betul? Hello? Ustaz pun lupa tu kot tu. Tak apa. Cikgu Sarah kan seorang lagi? Teacher? Ke siapa ni? Teacher Mira? Teacher? Ya, bos ada ni. Saya stop dulu recording. Aha. Allah nak menangis.